Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini. Dan insya-Allah pagi ini kita akan mulakan satu tajuk baru, itu berkenaan dengan sirah para imam yang empat rahimahumullah. Itu sejarah ringkas daripada kitab Siyar A'lam Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Diringkaskan, ringkasan ni dibuat oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna. Saya kalau dia kata tuan nak buka daripada kitab Siyar A'lam Nubala karimah Imam Zahabi tu, mungkin tajuk dia akan jadi panjang dengan sanad dan riwayat. Jadi dekat sini dia terus pendekkan terus kepada cerita kisah hidup para imam yang empat. Sebab hari tu kita ambil sebelum ni, alhamdulillah kali terakhir kita jumpa kita dah habiskan berkenaan dengan akidah imam yang empat mazhab pada asma' dan sifat, pada asma' dan sifat Allah Subhanahu wa taala. So pada hari ini elok kita sebenarnya kenalkan balik. Sebab kadang-kadang kita tak kenal pun imam yang empat. Kita sebut kita ada empat imam yang terkenal, dan kita tak tahu pun tentang kisah hidup mereka, macam mana mereka hidup, siapa mereka di kalangan masyarakat, serta bagaimanakah mereka sebagai mereka mati, dengan keadaan yang kalau kita baca balik kita akan mengalir air mata kerana kematian mereka ni dalam bentuk yang menyedihkan. Baik, mukaddimah boleh yang meringkaskan, itu Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna. Dia kata, mukaddimah segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad dan ke atas keluarga baginda, para sahabat baginda, ke semua mereka. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya sirah ataupun kisah hidup, perjalanan hidup imam empat mazhab, itu Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, SWT rahmati mereka semua, di antara sebesar-besar sirah dan yang paling agung dan paling munafaat dan juga paling menarik, yang lebih utama untuk disebarkan dan juga dimasyhurkan. Kadang-kadang ada orang dia akan masyhurkan, kata orang ni lah wali ini, tapi imam yang dia ikuti dalam cara dia solat, ibadat kepada Allah Ta'ala, dia tak kenal pun siapa. Tapi kalau cerita tentang wali-wali ini, habis. Anak dia siapa, atuk dia siapa, semua keluar. Tapi imam yang kita ikuti, kita tak kenal pun siapa mereka. Dan telah dibawakan kisah hidup mereka ni oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang sangat unik, yang hebat, itu Siyar A'lam Nubala. Kitab ni kalau tuan-tuan tengok dia punya volume dia dekat berapa puluh jilid. Yang ni Imam Az-Zahabi rahimahullah dikumpulkan tentang kisah hidup mula daripada Rasulullah, daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian turun kepada imam para sahabat, empat sahabat, kemudian para sahabat yang lain, sampailah kepada zaman dia hidup. Semua tokoh-tokoh yang terkenal dalam dunia Islam diperkenalkan oleh Imam Az-Zahabi dan kitab Siyar A'lam Nubala. Dia telah bawakan dengan pembawaan yang sangat cantik dan juga elok. Akan tetapi cara pembawaan Imam Az-Zahabi ini tadi, dia tak boleh tidak pasti dalam tu ada panjang cerita dan juga perincian yang lebih. Maka pengarang buku kita ni Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna, dia kata, maka saya telah minta tolong kepada mendapatkan pertolongan dengan Allah Ta'ala Tabaraka Ta'ala
saya ringkaskan ia dengan ringkasan yang amat ringkas. Pendek je. So kalau kita boleh, kita akan ambil setiap satu pagi satu imam. Kita habiskan insya-Allah. Dengan berserta kita, dia kata menjaga kebanyakan apa yang dirangkumi terhadapnya daripada tujuan dan faedah. Sebab kisah-kisah hidup mereka ni penting kita ketahui, sebab di situ ada benda kita patut belajar. Jadi supaya dia menjadi satu ringkasan yang elok, yang puas dibaca oleh seorang yang membaca. Dan saya, dia kata, menyeru saudara-saudara saya yang lelaki dan yang perempuan untuk membacanya dengan pembacaan secara bersendirian ataupun berkumpulan macam kita buat sekarang lah. Okay? Dan saya minta mereka untuk sebarkan ia dengan semua cara, dan agar mereka mengingati orang yang membuat ringkasan ini dengan doa-doa yang baik. Diminta doakan dia juga. Okay? Alhamdulillah, SWT berikan manfaat apa yang beliau buat ni, dan kita ambil dan kita belajar tentang ringkasan hidup Imam 4 mazhab. Baik, so kita mula. Imam Abu Hanifah, dia dalam konteks bahasa Arab ni, bila Abu ni, dia bukan nama direct. Kita orang Melayu kita buat Abu Samah lah, Abu sekian kan. Gelaran yang ni, kunyah ni, dengan Abu atau Ummu, digunakan kepada mereka orang Arab ni untuk penghormatan, dan bahkan orang yang mungkin lebih muda dari mereka boleh panggil dengan panggilan tersebut. Kebetulan macam kita pernah terangkan bahawa orang Arab ni tak ada abang, kakak, kalimah tu tak ada. Ini kita nak panggil orang tua dari kita, kita terpaksa takkan nak kata nak cakap kalimah apa, panggil nama biadab, panggil saudara-saudara tak boleh. Jadi dekat situ timbulnya penggunaan Abu atau Ummu, bapa Muhammad. Kalau orang Melayu kita tu adalah bapa si Anu, bapa si mak si sekian, digunakan untuk cara panggilan. Jadi Abu Hanifah ni itu kunyah dia. Okay, nama dia ni adalah seorang faqih dalam agama, seorang faqih, sangat terkenal, faqih, memahami agama. Dia orang alim yang terkenal di Iraq. Abu Hanifah, nama betul dia Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit, An-Nu'man bin Thabit, nama betul dia. Abu Hanifah tu gelaran dia. Okay? Gelaran kunyah dia. At-Taimi Al-Kufi, daripada Taimi Al-Kufi. Taim ni, Bani Taim ni adalah Bani orang-orang Arab. Tapi dia ni sebenarnya bukan Arab. Abu Hanifah bukan Arab. Dia ni maula Bani Taim bin Taimillah bin Sa'labah. Dia kaedah dia, bila kalau anda kata seorang tu dia ditawan dalam peperangan, ini keluarga dia ditawan dalam peperangan, so bila dibebaskan mereka, orang dibebaskan tadi, dia kira maula. Macam Nabi dari beberapa orang, banyak Nabi bebaskan orang, bagi panggil apa, contoh macam Thauban maula Rasulullah. Kalau kita baca dalam hadis tentang wuduk, tajuk wuduk, kita akan dah sampai pada nama seorang lelaki, Thauban maula Rasulullah. Sebab dia cerita pada kita wuduk Nabi, sebab dia hamba Nabi yang Nabi bebaskan. Ada Humran maula Uthman. Kalau kepada gelaran macam tu, maula ni Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. So, jadi Bilal bin Rabah sebenarnya maula kepada Abu Bakar. Dia maula kepada Abu Bakar, tapi tak dipakai gelaran tadilah. Cuma bila seorang tu dibebaskan, dia hamba dibebaskan atau keluarga dia dibebaskan oleh satu kaum, maka dia akan disembah kepada kaum tersebut. Jadi Abu Hanifah sebenarnya dia bukan Arab. Bahkan dikatakan dia ni daripada anak-anak orang Parsi. Orang Parsi. Ini satu benda yang menarik kalau kita lihat dalam sejarah umat Islam. Para sahabat Nabi SAW takluk Iraq, takluk Syam, pergi ke Mesir pakai pedang, pergi sampai Armenia, Azerbaijan pakai pedang. Tapi yang peliknya, orang tempatan kawasan tersebut sayang mereka, sayang kepada para sahabat, sampai keturunan mereka menjadi pembantu yang kuat kepada Islam. Ini contoh dia. Jadi dia punya keluarga tu orang Parsi, tapi dikuasai oleh para sahabat. Kan zaman Umar bin Khattab, kerajaan Parsi jatuh, tapi dia ni walaupun dia keturunan Parsi, dia menjadi pembantu Islam yang kuat. Banyak juga macam Imam Ash-Shirazi,
kan, Rawi Asfahani, semua tu orang-orang daripada tempat-tempat berkenaan, tempat di mana masuknya para sahabat dengan pedang. Tapi kerana para sahabat Nabi SAW bila dia masuk ke tempat-tempat berkenaan, bukan untuk mencuri kekayaan tempatan negara tersebut, dan diorang memang betul-betul nak bebaskan manusia dari penyembahan selain Allah Ta'ala kepada penyembahan hanya Allah Ta'ala sahaja. Mana satu? Betul. Yang maksud dia pada penyembahan apa selain Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Bukan dia kuasai negara tadi untuk cari untung. Sebab tu bila dia pergi ke mana-mana, orang sayang mereka. Ini tak pernah kita dijajah oleh Jepun, sayang Jepun. Dijajah oleh British, sayang British. Tak logik. Tak ada siapa sayang penjajah. Tapi para sahabat Nabi pergi ke Syam, kan, tempat mana tuan-tuan dengan Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, ya, kawasan tu didatangi oleh para sahabat dengan pedang. Mesir dengan pedang. Sampai ke Andalus sampai dengan pedang. Tapi peliknya kan, macam Iraq, kawasan Iraq, India, orang-orang tu yang datang, pada sahabat datang tadi, diorang masuk kawasan tersebut dengan pedang, tapi tetap disayangi oleh orang tempatan. Sebab mereka bukan kerja nak cari untung. Memang dia masuk tu untuk bebaskan orang daripada penyembahan berhala, penyembahan sama manusia kepada penyembahan Allah Ta'ala. Lepas tu Imam Abu Hanifah ni satu contoh daripada banyak contoh-contoh yang ada. Macam Hasan Al-Basri sendiri. Hasan Al-Basri, sering terkenal nama dia. Dia lahir di Madinah. Mak bapak dia adalah hamba bebasan Ummu Salamah. Dia membesar dalam keluarga Rasulullah SAW. Hasan Al-Basri. Mana mak bapak dia asal hamba tawanan. Dibebaskan. Dia membesar sebagai seorang Muslim, menjadi pembantu Islam yang terkuat. Itu realiti yang tak boleh saya penafikan. Hatta ulama-ulama hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, semua tu bukan orang Arab. Ni yang kena faham. Ni macam tu kat Abu Hanifah, dia bukan Arab asal. Okey. Dilahirkan dia pada tahun 80 Hijrah. Tahun 80 Hijrah dia lahir. Dalam kehidupan pada ketika hidup para sahabat kecil. Okay, para sahabat Nabi SAW, kalau kita nak faham, dia orang diklasifikasikan sahabat tua, sahabat muda. Sahabat-sahabat yang tua ni macam Abu Bakar, Umar, yang sempat dewasa ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah, masuk Islam, membantu Islam. Kemudian ada yang para sahabat yang lahir hujung hayat baginda SAW. Sahabat-sahabat macam ni dipanggil sahabat kecil. So, jadi Abu Hanifah dia sempat dengan sahabat yang kecil. Okay. Dan namun tak sabit untuk Abu Hanifah sebarang ilmu ataupun sebarang kata-kata daripada seorang pun para sahabat. Dia pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dia umur dia tua. Ke mana waktu Nabi datang Madinah tu, Nabi wafat umur dia belasan tahun. Dia sempat sampai umur 90 tahun. Sampai 90 tahun lebih kurang umur dia. So, jadi Abu Hanifah sempat tengok dia, tapi tak pernah ambil ilmu daripada dia. Okay, apabila datang Anas bin Malik kepada penduduk Iraq di Kufah. Okay. Abu Hanifah meriwayatkan ilmu, dia meriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni pun sama, anak keturunan hamba. Tapi dalam Islam ini sangat unik. Dalam Islam, bila orang tu walaupun anak hamba ke sebagainya, bila dia alim, diangkat kedudukan dia, dijadikan dia sebagai rujukan agama, tidak sebab kerana darah dia, tidak kerana anak siapa. Tapi bila dia alim, diterima ilmu dia walaupun dia bukan dari keturunan Arab asal. Atha bin Abi Rabah ni lah ada kisah menarik. Dia masuk, dia khalifah Bani Umayyah zaman dia, masuk Masjid Al-Haram. Lalu semua orang berkerumun dekat khalifah. Tengah-tengah berkerumun dekat khalifah, tiba-tiba dia masuk masjid. Orang tinggal khalifah datang kat dia. Tinggalkan khalifah, datang berkumpul nak belajar dengan dia. Ini kemuliaan yang kita kata berlaku pada zaman berkenaan. Tak ada ulama tadi sibuk dengan jawatan dan sebagainya, tapi diorang dimuliakan oleh orang ramai lebih daripada pemimpin dan pemerintah. Tapi tadi ulama zaman tu tak adalah pula kerja dia untuk take over kerajaan, tak ada. Dia tak buat kerja yang tu. Okey. Dan memang Atha bin Abi Rabah ni di antara guru yang paling besar yang mengajar Abu Hanifah, dan paling afdal ikut apa yang dikatakan dikatakan oleh
Hamad bin Abi Sulaiman. Oleh anak dia sendiri. Okey. Selain daripada Atha bin Rabah, dia juga belajar daripada Hamad bin Abi Sulaiman, dan pada Hamad bin Abi Sulaiman inilah dia menuntut ilmu fiqh. Okey. Ini kena ingat para ulama imam yang 4 start daripada Abu Hanifah yang paling tua lah, dia lahir 80. Tuan-tuan kena tahu sebelum dia ramai lagi ulama-ulama di kalangan para tabi'in, tetapi tidak jadi mazhab. Sebab apa tak jadi mazhab? Sebab pada zaman sebelum daripada beliau, kebanyakan orang akan belajar berpadu pada dalil. Datanglah siapa bercakap, dia akan bagi tahu dalil dia apa. So bila kita sering belajar dengan dalil, so kita tak terikat dengan orang tertentu. Tapi bila sampai zaman Abu Hanifah, bahasa Arab dah mula, orang tak kuat belajar bahasa Arab dah, dan orang biasa tak nak tahu dalil. Ini bahaya. Kadang-kadang dalam masyarakat kita ada kes macam ni. Bila kita bagi tahu dalil dia sekian, ustaz saya tak nak tahu dalil, ustaz bagi tahu dia boleh tak boleh. Kita kata abang tanya soalan saya jawab, tapi saya bagi tahu dalil dia kat sini, dalil Al-Quran kat sini, hadis Nabi kat sini. Ustaz tak nak tahulah. Saya tak nak tahu. Saya tahu boleh, nak tahu boleh tak boleh je. Ini yang menyebabkan akhir timbul mazhab. Bila manusia berhenti belajar mengenal agama daripada sumbernya. Sedangkan para imam-imam ni sendiri, diorang menyampaikan dengan sumber. Kalau tuan-tuan buka kitab Al-Um Imam Syafi'i rahimahullah, penuh dengan hadis. Dia nak cakap hukum apa, hadis. Dia nak cakap apa-apa, hadis. Hadis. Tak ada ditinggalkan dengan aku rasa. Tapi realiti ni kerana bila orang dah malas nak belajar, maka timbullah mazhab. Itu realiti yang sebenar. Okey, baik. Kemudian selain dari itu juga dia belajar daripada Asy-Sya'bi. Kemudian Nafi' Maula Ibn Umar. Nafi' ni terkenal kalau kita kata macam bila kita belajar hadis, Imam Bukhari rahimahullah dia pernah kata sanad paling tinggi adalah Nafi' daripada Ibn Umar daripada Rasulullah. Kalau nak cantik lagi, Imam Malik bin Anas dari Nafi' Maula Ibn Umar daripada Ibn Umar daripada Rasulullah. Nak cantik lagi, Imam Syafi'i daripada Imam Malik, daripada Nafi' daripada Ibn Umar daripada Rasulullah. Benar-benar 2 orang sempat dengan Rasulullah, kadang 3 orang je. 2 orang je. Antara mereka dengan Rasulullah 2 orang. So Abu Hanifah belajar dengan Nafi' Maula Ibn Umar. Dan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ini nama yang kalau tuan-tuan jumpa dalam tafsir. Buka tafsir-tafsir yang menyebut daripada dia diambil daripada para tabi'in, akan nama Qatadah bin Di'amah As-Sadusi terkenal. Kemudian Asim bin Bahdalah ataupun Asim bin Abi Najud. Okey, Asim bin Abi Najud ni tuan-tuan kena ambil perhatian. Dia adalah orang yang kita ambil daripadanya bacaan Quran kita. Bacaan Quran kita yang kita baca, Hafs daripada Asim bin Abi Najud. Asim bin Abi Najud ni dia adalah anak murid kepada Abu Abdurrahman As-Salmi. Yang Abu Abdurrahman As-Salmi ni adalah anak murid kepada Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit. Yang dianggap bacaan dia kita baca sekarang ni, yang kita baca cara bacaan kita sekarang ni, ini kita ambil daripada dia, Asim bin Abi Najud. So ini juga antara guru Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian Muhammad bin Munkadir, Hisham bin Urwah, dan banyak lagi nama-nama guru dia. Sehingga kan beliau telah meriwayatkan daripada Syaiban An-Nahwi ketika dia kecil, dan bahkan dia meriwayatkan daripada Malik bin Anas. Kan? Demikian juga sedangkan Malik bin Anas lagi muda daripada dia pun dia belajar dengan Malik bin Anas. Ini perangai Abu Hanifah. Dia bukan seorang yang memilih nak belajar kena sama taraf ke. Saya dengar jugalah ada satu tempat ni, dia punya kata jemaah ke, bila datang ustaz muda ni, dia ustaz asyik tak puas hati je. Tak tahu kenapa. Dia orang mengadu kat saya. Dia kata bila ustaz ni berkhutbah tajuk tauhid, dia kata apa? Hampa ingat kami buat syirik ke? Pelik juga saya macam dia orang mengadu kat saya. Kenapa? Ni bukan jemaah tak datang masjid. Datang masjid tapi mulut macam tu. Ditolak bila Ramadan jadi ustaz-ustaz, jadi muda-muda jadi imam kan. Laju pun dia komplain. Tak laju pun dia komplain. Ni kita jaga sikit dalam bab adab. Nanti Allah Alam kan nak kena belajar kitab lain. Kitab berkenaan adab belajar pula. Kadang banyak orang dia belajar tapi tak belajar adab.
Bukan masalah kena hormat, muliakan, cium tangan tok guru, tak payah. Tapi cuba belajar tahan diri sikit. Betul, memang orang tu muda dari kita, tapi jangan buat macam tu. Lepas tu Abu Hanifah dia menuntut harta daripada orang muda daripada dia. Okey. Okey, dan dia ni Abu Hanifah ni dia ambil berat dengan mencari asar. Cuma macam kita tahu bahawa Abu Hanifah tinggal di Kufah. Kufah para sahabat tak ramai. Sebab tu bila asal dahulunya bila orang kata Abu Hanifah ni banyak pakai pendapat, ia berpunca daripada tak ramainya sahabat tinggal di Kufah. Lepas tu dia tak banyak dengar hadis. So banyak dia pakai dia cuba cari jawapan menggunakan perbahasan logik. Bukan kerana dia suka logik. Bahkan dia tak terlibat pun dengan ilmu kalam. Tapi macam kita katakan tadi, dia tempat dia berada tadi kurang adanya sahabat. Dan dia juga mengembara untuk mencari asar-asar yang sahih daripada Nabi SAW. Adapun fiqh dan penelitian dalam pendapat serta perkara-perkara kesamaran dalam cara berfikir, Abu Hanifah ni adalah penamat pada sudut ini. Dan bahkan siapa-siapa yang cuba memikirkan tentang dalil dengan cara yang betul, semua pengikut Abu Hanifah. Ini antara kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa belajar fiqh, dia ni anak murid, dia ni adalah pengikut kepada Abu Hanifah. Ini walaupun Imam Syafi'i dengan keadaan dia hebat, dia kata siapa belajar fiqh sebenarnya dia ada pengikut pada Abu Hanifah. Abu Hanifah ni yang mempopularkan pemahaman untuk orang faham dalil itu bukan baca macam tu saja. Bahkan kalau ada dua dalil, macam mana kita nak gabungkan? Itu yang kita kata itu fiqh, itu fiqh. Dia kata fiqh ni bukan maksud halal haram saja, bahkan cara kita memahami hukum hakam. Ini wajib ke, ini sunat ke, ini boleh, ini tak boleh, itu sebenarnya fiqh. Baik. Menceritakan telah mengambil ilmu daripada Abu Hanifah ramai, sangat ramai dia kata, dan disebutkan oleh Abu Hajjaj Al-Mizzi dalam kitab Tahzibul Kamal, Imam Al-Muzi dikarang tentang perawi hadis. Dia kata antara orang-orang yang mengambil ilmu daripada Abu Hanifah adalah Ibrahim bin Tuhman. Dia ni salah seorang alim di Khurasan, terkenal seorang alim di Khurasan, dia ambil ilmu. Hamzah Az-Zayyad, ini antara orang yang teman kepada Abu Hanifah. Abu Asim An-Nabil, Abdul Razak Al-Hammam bin Hammam, Musannaf Abdul Razak, Ali bin Mushir, ini hakim, Hushaim, Yazid bin Harun, Qadi Abu Yusuf. Abu Yusuf ni anak murid dia terkenal. Dia Abu Hanifah bila kita dengar tentang pendapat fiqh dia akan datang di 3 orang. Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Zufur. 3 orang ni memang terkenal sebagai anak murid direct dengan Abu Hanifah. So siapa nak tahu pendapat Abu Hanifah, tanya 2 orang ni. Yang 3 orang Qadi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan juga Zufur. Okey. Dan anak Abu Hanifah sendiri nama Hamad bin Abi Hanifah. Okay. Ini antara banyak lagi nama-nama yang belajar dengan dia. Okey. Berkata Ismail bin Hamad bin Abi Hanifah. Ini cucu Abu Hanifah. Dia kata apa? Dilahirkan datukku Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, pada tahun 80 itu hijrah. Telah pergi bapanya Thabit kepada Ali bin Abi Talib. Kan Nu'man bin Thabit, nama Nu'man, bapa dia Thabit. Thabit ni bapa dia telah pergi kepada Ali radhiyallahu anhu ketika masih lagi kecil. Ketika Nu'man masih lagi kecil, dia kata lalu dia doakan untuk keberkatan. Mana bapa kepada Abu Hanifah jumpa Ali doakan dia. Bukan Abu Hanifah tahir 80. Bapa dia yang sempat dengan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib mati pada tahun 40 Hijrah. 40 Hijrah Ali mati, dibunuh. So bapa dia yang sempat dengan Ali bin Abi Talib. Ketika kecil, Thabit, Nu'man bin Thabit, dia punya nama bapa dia ni Thabit ni, jumpa dengan Ali. Lalu Ali doa untuk dia keberkatan pada dia dan pada zuriatnya. Lalu cucu Abu Hanifah kata, dan kami harap dari Allah Ta'ala agar menjadikan doa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tu pada kami ni dimakbulkan. So dia anggap bapa atuk dia
iaitu Nu'man, Abu Hanifah ni adalah orang yang dapat doa daripada Ali bin Abi Talib. Okey. Berkata An-Nadhr bin Muhammad, Abu Hanifah dahulu seorang yang mempunyai wajah yang cantik. Wajah dia handsome, kan, rupa dia cantik. Dan pakaian dia pun kemas. Dan juga sentiasa apa? Bau harum. Dia tak ada. Ni kaedah yang kita kena faham. Dia bukannya selekeh, bukannya tak kemas. Dan sebenarnya dalam konsep masalah kemas ni, kita kena perhatikan betul-betul, sebab ini antara apa yang Nabi SAW sendiri sarankan. Bahkan Nabi pernah tegur para sahabat bila Nabi berkhutbah, nampak ada orang datang ke masjid dengan baju kerja. Nabi kata, kenapa kamu tidak, seorang kamu ni tidak beli untuk baju kerja di satu, baju datang ke masjid di satu. Ini Nabi pernah tegur. Ini antara benda yang patut dibuat, yang patut kita ada, kita panggil keprihatinan. Pasal kadang-kadang ada orang kata zuhud, tak usahlah beli baju elok-elok. Ni salah. Tak kena dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Bahkan tajuk bila kita baca ayat terakhir surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakanlah, adalah dengan kita memakai elok apa yang Allah Taala beri pada kita. Bukan macam influencer tayang duit tu tau. Yang tu bukan. Ada orang kata tayang duit, tayang kekayaan, itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu bohong. Itu bukan yang diajar dalam agama. Ada orang kata itulah ayat ni, itu dia tayang duit tu ustaz. Bukan. Pakai yang elok, pakai yang bagus, itu diajarkan. Sengaja burukkan pakaian, itu tak ada. Kalau kita tak ada, kita pakai apa yang ada saja okey. Tapi sengaja pakai tak elok, itu tak ada. Hatta bau wangi, macam Nabi SAW sendiri memang sukakan bau yang harum. Dan Nabi SAW tak benarkan orang yang bau mulut dia makan bawang datang masuk masjid. So benda ni mengganggu apa? Hatta para malaikat terganggu dengan bau-bau yang tak elok. Sebab tu Imam Abu Hanifah disebut bahawa dia ni seorang yang wajah dia cantik, dan pakaian dia kemas, dan juga berbau harum. Berkata Abu Yusuf, anak murid dia, dahulunya Abu Hanifah adalah rab'atun, mana maksud dia sederhana, tak tinggi sangat, tak pendek sangat. Okey, tubuh dia di antara orang yang paling cantik dari segi rupa, dan paling kuat dari segi pertuturan, mana percakapan dia sangat jelas, dan paling manis dari segi bahasa, dan paling jelas jelas dalam menerangkan tentang apa dalam dirinya. Apa dia rasa, apa dia faham, terang pada orang, dia paling jelas. Berkata Hamad bin Abu Hanifah, anak Abu Hanifah, bukan anak murid dia, anak dia. Dia kata, bapa aku ni dahulu seorang yang handsome, yang rupawan. Okey, kulit dia menghala kepada coklat. Bukan putih tapi ke arah warna coklat. Okey, sumrah. Bentuk rupa dia elok, sering bermakai wangi-wangian, tak bercakap kecuali ketika menjawab. Kita kadang suka cakap, orang tak tanya pun dah jawab. Bercerita, dia bercakap bila menjawab. Orang tanya baru dia bercakap. Pasal ini adalah saranan Nabi SAW berkenaan dengan apabila kita bercakap, kita libatkan diri kita benda yang penting saja. Min hisnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seseorang adalah dia tinggalkan apa tak ada hubungan dengan dia. Something tak ada kena-mengena, jangan sibuk. So dia tak adalah mulut dia bercakap kecuali menjawab. Dan dia tidak juga rahimahullah masuk campur dalam benda yang tak ada kepentingan baginya. Tak ada kepentingan, dia tinggal. Tak ada sibuk macam nak tahu semua. Ada orang kata nak tahu semua kan, tak ada. Berkata Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dia kata, aku tak lihat seorang lelaki yang lebih tenang majlisnya, tidak lebih elok dia punya gaya ataupun kelembutan berbanding Abu Hanifah. Mana dia pergi banyak perhimpunan orang, Abu Hanifah punya tempat paling tenang dan paling elok dari segi kedudukan. Berkata Qais bin Rabi', Abu Hanifah dahulu seorang yang warak. Warak ni maksud dia orang tu berjaga-jaga. Bila dia nak buat satu benda, walaupun benda tu nampak macam boleh, tapi kalau akan membawa kepada tak elok, dia akan elakkan. Atau berlebihan pada yang halal ke, benda halal tapi berlebih, itu dia panggil warak. Taqiyan, seorang yang bertakwa. Okey,
Dan juga dia suka mengutamakan kepada saudara-saudara dia. Manakala dia kata orang yang dikenal, dia akan utamakan orang tersebut, memberikan penghormatan pada orang berkenaan. Berkata Syarik, seseorang yang kenal Abu Hanifah, dia kata Abu Hanifah dahulu dia sering atau panjang dia punya senyap. Dia banyak senyap daripada bercakap. Dan akal dia banyak. Cakap dia sikit, akal dia banyak. Berkata Yazid bin Harun, aku tak lihat sesiapa yang lebih lembut dan layanan berbanding Abu Hanifah. Berkata Al-Ajli, Abu Hanifah dahulu dia seorang yang menjual, dia khazzaz. Khazzaz ni kain yang lembut. Dia peniaga kain. Peniaga kain. Kain tu lembut, bukannya sutera, macam sutera tapi lembut. Yang dinyagakan oleh Abu Hanifah rahimahullah. Dia seorang peniaga, dia khazzaz, menjual al-khaz. Mana kain sutera, bukan sutera macam sutera. Kain lembut tu itulah dia nyagakan. Berkata Al-Ajli lagi, berkata Abu Hanifah, aku datang ke Basrah. Abu Hanifah cerita, aku datang ke Basrah. Lalu aku rasa bahawa aku takkan ditanya mengenai sesuatu kecuali aku pasti jawab. Datang ke Basrah, dia tinggal Kufah, dia pergi Basrah. Dia rasa kalau dia pergi Basrah ni tak ada orang tanya kecuali dia pasti boleh jawab. Lalu diorang tanya aku benda-benda yang aku tak ada di sisi aku jawapan. Sampai situ orang tanya soalan, aku tak boleh jawab. Maka Abu Hanifah kata, lalu aku jadikan diri aku tidak berpisah dengan Hamad bin Sulaiman sampai dia mati. Lalu aku berteman dengan Hamad bin Sulaiman sebab dia rasa diri dia kurang ilmu. Dia berteman dengan Hamad bin Sulaiman, guru dia, selama 18 tahun. Ini sebenarnya realiti yang berlaku lah. Macam zaman kita sekarang ni, kita belajar singkat 4 tahun tinggalkan universiti, ustaz kita jumpa pensyarah kita sekali-sekala. Dia orang dahulu kalau nak belajar Nahu dengan satu guru 10 tahun. Dengan guru yang ini pula dia 5 tahun. Dia akan duduk macam tu sampai habis, dia puas boleh pindah, tinggalkan, pergi belajar lain pula. Ini benda ni, dia duduk dengan guru tadi sebab kes dia pergi Basrah, orang tanya soalan tak ada jawab, dia duduk dengan satu guru tu sampai 18 tahun, sampai kawan tu mati. Nak elakkan daripada, nak pastikan dia dapat ilmu yang banyak daripada seorang tu. Ini tawaduknya dia. Kita tak adalah kan. Baik, berkata Ahmad bin Sabbah, ini anak murid Imam Syafi'i. Dia kata apa? Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, dikata kepada Malik, adakah engkau telah jumpa Abu Hanifah? Okey. Ketika awal, sebelum Abu Hanifah dikenali, pasal kerana macam saya kata tadi, dia banyak gunakan logik. Bukan kerana dia terlibat dengan ilmu kalam, tapi kerana di Kufah tidak ramai para sahabat punya anak murid. Sebab sahabat Nabi tak banyak duduk di Kufah. Kalau pergi ke Syam, ke Syria, Jordan kan, memang ramai sahabat. Jadi dia tak dapat sumber untuk jumpa hadis-hadis Nabi. Maka bila dia tak jumpa, dia start bercakap. Bila dia cakap macam tu, mula berlaku tahu, pertembungan. Anak-anak murid dia datang ke Madinah, jumpa Imam Malik. Imam Malik pun marahlah, kata ini tak betul dan sebagainya. Tapi bila Imam Malik jumpa, Imam Syafi'i kata, engkau jumpa tak Abu Hanifah? Berkata Imam Malik, ya, aku dah jumpa, dia kata. Lalu aku lihat seorang lelaki, kalau dia bagi tahu engkau bahawa tiang ni emas, ni tiang ni daripada emas, dia akan bawakan hujah sampai engkau angguk tiang ni emas. Punya kuat dia punya hujah. Dia boleh bawa, macam nampak tiang ni. Masa Imam Malik kan bercakap ni dekat Masjid Nabawi. Dia kata kalau dia cakap Abu Hanifah aku jumpa, kalau dia kata tiang ni emas, dia akan datangkan hujah tiang ni emas sampai kau setuju. Tiang ni emas. Punya kuat ni dia punya argument. Kuat dia punya bahas. Tapi dia itulah kita kata dia jadi Imam Malik lepas dia jumpa, dia doa kebaikan. Mula-mula tak jumpa, dia ingatkan orang ni memang sengaja nak lari daripada hadis Nabi SAW. Ini kadang-kadang bila kita dengar benda kadang-kadang betul, tapi tahu kenapa kan. Kadang-kadang ada orang dia tak check balik kan, dengar orang cerita tapi dia tak check balik apa sebenarnya yang berlaku. Last sekali kita kena menghukum dengan tanpa dalil. Jadi Imam Malik lepas tu dia kata memang doa kebaikan untuk Abu Hanifah. Permulaan dia ada ni sikit. Imam Syafi'i tanya sebab apa? Sebab Imam Syafi'i tak sempat jumpa. Imam Syafi'i lahir 150, Imam Abu Hanifah mati 150. Sebab kadang ada buat apa, golongan yang ikut mazhab ni, dia buat lawak tu, dia buat gurau apa. Dia kata imam kau punya takut imam aku dah mati baru imam kau datang. Mana Syafi'i datang lepas Imam Malik, Imam Abu Hanifah mati. Lepas tu dia kata apa? Yang tu kata imam kau mati bila imam aku datang. Maksud dia diorang saja buat lawak macam tu, bergurau.
Nak kata pasal Imam Abu Hanifah terkenal lah pasal Imam Syafi'i pergi ke Iraq. Memang kebanyakan orang di Iraq tu di atas mazhab Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i berjaya untuk tarik hatta Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Saya sebut 3 orang ada murid Abu Hanifah. Nombor 2 tu dia last kali ikut Imam Syafi'i. Dia asal anak murid Abu Hanifah, dia ikut Imam Syafi'i selepas tu. Nak ceritakan dia punya penghormatan yang mereka ada satu sama lain. Baik. Berkata Qadi Abu Yusuf, sedang mana aku berjalan bersama Abu Hanifah, tiba-tiba aku mendengar seorang lelaki berkata pada orang lain. Ni jalan-jalan Qadi Abu Yusuf jalan dengan Abu Hanifah, mana guru dengan anak murid lah. Lepas tu dengar ada orang bersembang-sembang sebelah mereka. Orang tu kata apa? Hada Abu Hanifah la yanamul laila. Ni Abu Hanifah ni tak tidur malam. Mana nak ceritakan kononnya ibadat banyak. Abu Hanifah kata apa? Berkata Abu Hanifah, demi Allah, janganlah dikatakan tentang diri aku apa yang aku tak buat. Dia tak suka. Orang puji, dia tak suka. Kita kalau orang puji, ni orang tahajud ni. Ni geng masjid ni. Dia cakap, jangan cakap mengenai aku apa yang aku tak buat. Walaupun sebenarnya dia memang menghidupkan malam dengan solat dan juga merayu-rayu dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Malam dia akan penuh dengan waktu itu. Tapi still dia tak suka orang bercakap. Orang tak tahu, jangan cakap. Dia kata, dia tak usah cakap tentang aku apa yang aku tak buat. Berkata Abu Asim An-Nabil, dia kata Abu Hanifah dahulu dinamakan sebagai watid, tiang. Sebab apa? Sebab dia banyak solat. Asyik tegak je badan dia, berdiri solat. Sampai kan digelar sedemikian. Berkata Mis'ar Ibnu Qidam, aku lihat Abu Hanifah membaca Al-Quran dalam 1 rakaat. Orang tu rasakan Abu Hanifah dan satu rakaat dia berdiri tu punya banyak dia baca macam baca satu Quran. Macam Nabi SAW sendiri kan, bila kita lihat hadis daripada Hudzaifah bin Yaman, Nabi pernah baca untuk 1 rakaat saja, Nabi pernah baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran dalam 1 rakaat. Jadi bila orang ni pun ni kata Abu Hanifah pun macam tu juga. Macam nak habiskan 1 Quran dalam 1 rakaat. Punya lama dia berdiri. Okey, baik. Berkata Qasim bin Ma'an, telah bangun Abu Hanifah satu malam mengulang-ulang firman Allah Ta'ala surah Qamar ayat 46. Dia baca ayat 46 surah Al-Qamar, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Bahkan kiamatlah janji mereka, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Maksudnya kalau mereka kena musibah di dunia, musibah akhirat lagi dahsyat. Imam Abu Hanifah baca ayat itu berulang-ulang, dia menangis dan juga dia merayu-rayu sampai berdoa kepada Allah Ta'ala sampailah fajar, sampai masuk subuh. Berkata Zaid bin Kumaid, aku mendengar seorang lelaki berkata kepada Abu Hanifah, ittaqillah. Seorang lelaki jumpa Abu Hanifah kata, ittaqillah, takutlah engkau pada Allah. Abu Hanifah menggeletar, wajah dia menjadi kuning dan dia tunduk, dan dia kata apa pada orang yang cakap pada dia, jazakallahu khaira, Allah Ta'ala balas engkau kebaikan. Alangkah perlunya manusia setiap waktu kepada siapa yang kata pada dia kata-kata ini. Kita kalau orang cakap kata ittaqillah, apa? Dia kata apa? Sangat perlu. Kita sangat perlu orang datang pada kita, takwalah engkau kepada Allah. Tiap-tiap Jumaat kita dengar atas mimbar, ittaqullah, ittaqullah. Kalau kita ada kawan yang boleh ingatkan kita setiap hari, takwalah pada Allah Ta'ala. Abu Hanifah kata alangkah perlunya manusia kepada seorang yang kata pada dia seumpama ini. Dia imam, orang cakap pada dia macam tu, dia kata terima kasih. Kita kalau cakap kan, awak apa? Saya ngaji ke Yaman, awak ngaji mana? Ini sangat-sangat tak ada. Jadi akhlak dia sangat mulia. Berkata Bushair Ibnu Walid telah meminta Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Hanifah, cari dia minta dan inginkan agar Abu Hanifah menjadi hakim. Ini antara pengakhiran hayat dia. Bila Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dia minta Abu Hanifah, dia cari Abu Hanifah, kemudian dia nak Abu Hanifah mengurus akan kehakiman. Dan Khalifah ni sumpah ke atas apa? Ke atas Abu Hanifah, dia mesti, demi Allah kau kena ambil jawatan ni. Namun Abu Hanifah dia tak nak. Dan dia sumpah balik kepada khalifah, demi Allah aku takkan buat, takkan jadi, aku takkan ambil jawatan. Lalu berkata kepada dia Rabi' atau penjaga pengawal ataupun orang yang menjaga hal ihwal khalifah tu Mansur, dia kata wahai Abu Hanifah,
Engkau dengar, engkau lihat kan, apa Amirul Mukminin sumpah, kau sumpah balik. Dia sumpah dengan nama Allah, kau kena ambil jawatan, kau sumpah balik, aku takkan buat. Berkata apa? Berkata Abu Hanifah, Amirul Mukminin dia untuk sumpah dia boleh tebus bila-bila masa. Dia lebih berupaya bebaskan hamba ke, bagi makan 10 orang fakir miskin kan, ayat surah Al-Maidah ayat 90 tentang tajuk masalah kafarah sumpah. Tahu kan kafarah sumpah, kalau kita dah sumpah kita boleh batalkan. Orang Melayu kita je sumpah-sumpah tak boleh batal. 7 keturunan kena mati. Memang tak boleh sumpah. Tapi kalau ikutkan pada asal, memang sumpah kita boleh dibatalkan dengan cara kita bebas hamba, atau beri makan 10 orang fakir miskin, ataupun pakaian 10 orang fakir miskin, ataupun kita puasa 3 hari. Ini kafarah dia. So jadi Abu Hanifah cakap, khalifah sumpah, dia boleh batal sumpah dia lebih upaya untuk batal sumpah benih aku. Lalu khalifah suruh dia dipenjarakan, dan dia mati dalam penjara di Baghdad. Okay. Dia mati. Tak nak ambil jawatan, khalifah kurung dia. Kita jumpa nak jawatan kan, dapat jawatan kita seronok, tapi ni dia disuruh pegang jawatan, dia tak nak, diorang paksa, dia tak nak juga, diorang kurung dia sampai mati Abu Hanifah dalam penjara. Ni realiti yang kadang kita katakan dengan kemuliaan yang dia ada sebagainya, tapi Allah tak jadikan dia kena penjara oleh khalifah. Berkata Mughith bin Budail telah memanggil Mansur ni Khalifah Al-Mansur, Abu Hanifah kepada ajak dia, suruh dia pegang kehakiman. Lalu Abu Hanifah tak nak. Lalu berkata Mansur, atarghabu amma nahnu fihi, kau tak suka keadaan kami ke? Yang kau tak nak ambil ni sebab kau tak suka kita orang ke? Lalu berkata Abu Hanifah, aku tak mampu, aku tak elok untuk jawatan tu. Inilah asluhu, aku tak elok. Berkatalah Mansur, kadzabta, kau tipu. Lepas tu Abu Hanifah kata, kalau macam tu, dia kata, telah menghukum Amirul Mukminin ke atas diri aku ni tak elok. Sebab apa? Sebab bila Amirul Mukminin kata engkau bohong, so aku penipu. Mana aku penipu? Dia macam mana aku nak pegang kehakiman? Kau kata aku penipu, aku tak boleh pegang lah. Dan maka aku tak layak. Kalau kau kata aku benar pula, maka aku dah beritahu kau buat aku tak elok. Maka janganlah paksa aku. Dia tak nak pegang jawatan. Jadi dia dikurung, dipenjarakan dia. Berkata Al-Faqih Abu Abdullah As-Saimari, tidak menerima Abu Hanifah perjanjian untuk memegang jawatan sebagai hakim. Lalu dia tadi pukul dan juga dikurung, dan dia mati dalam penjara. Berkata Allah Mubarak, Abu Hanifah adalah manusia paling faqih. Berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kita tidak mendustakan Allah Ta'ala. Tidak kami dengar orang yang lebih elok pendapat. Kalau kita cakap, kita berdusta kalau kita kata tidak kita dengar orang yang mempunyai pendapat paling bagus berbanding Abu Hanifah. Dan kami telah ambil banyak kata-kata dia, pendapat dia. Berkata Ali bin Asim, kalaulah ditimbang ilmu Imam Abu Hanifah dengan ilmu ahli zamannya, saya akan berat ilmu Abu Hanifah. Berkata Hafs bin Ghiyath, kata Abu Hanifah dalam fiqh lebih teliti, lebih halus berbanding syair, dan tidak akan mengaibkan Abu Hanifah kecuali seorang yang jahil sahaja. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, manusia atau orang ramai dalam fiqh adalah pengikut kepada Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata, siapa-siapa yang baca fiqh sebenarnya dia pengikut Abu Hanifah. Okey. Dan Imam Syafi'i kata lagi, keimaman dalam fiqh dan ketelitian dalam fiqh dia telah diserahkan, dia telah diterima oleh imam ini, dan ini adalah perkara yang tadi syak padanya. Dan dia kata apa? Kata Imam Syafi'i lagi, walaysa yasihu fil adhhani syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalilin. Tidak adalah sah dalam akal seseorang sesuatu kalau siang perlu bukti. Orang kata, apa bukti siang? Nampak dah matahari terang, dia masih lagi tanya apa bukti ini siang. Macam tu punya kuatnya Abu Hanifah rahimahullah punya kedudukan. Dan kalau sirah hidup dia ni, kata Imam Az-Zahabi, boleh untuk kita karang 2 jilid punya dahsyatnya kehidupan dia. SWT redha dan juga rahmati dia. Dia mati syahid, dalam keadaan
dalam keadaan diberi minum racun dalam ketika di dalam penjara tu, dikurung, diberi minum racun pada tahun 150, dan ketika itu umur dia 70 tahun. Kan dia lahir tahun 80, dia mati tahun 150, so umur dia 70 tahun. Dan anak dia Al-Faqih Hamad bin Abi Hanifah mempunyai ilmu dan agama dan kebaikan dan kewarakan yang sempurna. Dan Hamad ni mati tahun 171. Maksudnya sempatlah dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu masa dia, kalau dia Imam Syafi'i umur 21 kan, dia ketika tu Hamad ni anak Imam Abu Hanifah hidup lagi. Tapi mungkin tak sampai ke Baghdad. So ala kulli hal, ini kisah Abu Hanifah rahimahullah, seorang faqih alim umat ini yang kita kata banyak orang tak kenal dia sangat. Nama Nu'man bin Thabit. Ada kisah-kisah tambahan kalau kita buka cerita, kononnya apple yang hanyut dijumpai di hujung sungai, dia makan, lepas tu kemudian orang ni rasa bersalah pergi cari tuan apple. Dikaitkan kisah Abu Hanifah. Selain itu juga kisah perdebatan dengan etis, orang yang tak percaya Tuhan, yang dikatakan berdebat tu Abu Hanifah. Banyak kisah yang dikaitkan dengan beliau ketika beliau belum lagi menjadi imam pun. Yang pentingnya ini adalah kisah hidup dia. Lahir 80 Hijrah, mati 150. Okey, baik, alhamdulillah. So kita berhenti sini. Nanti kita akan sambung pada Imam Malik rahimahullah. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.